Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu K. Jadi hari ini kita nak belajar tentang sudut dan garis. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita teruskan dengan tajuk sudut dahulu. Baik. Apa itu sudut? Sudut ini merupakan ruang antara dua garisan yang bertemu. Okey, jadi kalau kamu tengok dinding di rumah kamu, mesti ada sudut, betul tak? Okey, daripada dinding, daripada satu dinding dengan dinding yang lain, kita akan jumpa dengan sudut tu. Okey, jadi untuk silibus tahun 4, sebagai pengulangan kajilah. Okey, untuk silibus tahun 4, sudut ni ada 3 jenis. Okey, yang pertama sudut tegak. Okey, kejap ya. Okey, sudut tegak, yang kedua sudut tirus dan yang ketiga sudut cakah. Jadi selepas ini kita nak tengok, apa itu setiap sudut ini dan, contoh-contohnya. Okey, jadi kita mulakan dulu dengan sudut tegak. Okey, dari mana datangnya sudut tegak, dekat mana nak jumpa sudut tegak ni? Okey, jadi paling mudah sudut tegak ni adalah pertembungan di antara dua garisan yang lurus. Okey, kalau kamu tengok gambar yang cikgu sertakan dekat sini, pertembungan antara dua garisan ni, sudut itu dinamakan sebagai sudut tegak. Okey, jadi sudut tegak ni selalunya kita boleh jumpa pada bentuk segi empat tepat dan segi empat sama. Okey, maksudnya kalau segi empat tepat ni ada empat sudut tegak lah. Okey, contoh ni di bawah, sini pun sudut tegak. Kamu tengok dua garisan ni pun sudut tegak. Atas ni pun sudut tegak dan di bahagian kiri atas ni pun sudut tegak. Okey. Seterusnya kita tengok sudut tirus. Okey, sudut tirus ni paling senang nak faham, sudut yang ruangnya kecil. Okey, kalau tadi sudut tegak, sudut tirus ni dia kurang lagi daripada sudut tegak. Okey, jadi kita tengok contoh ya. Kalau kamu ada protektor ini kita panggil sebagai protektor. Kalau ada di rumah kamu boleh tengok dekat sini, lebih jelaslah, dekat mana, sudut tirus tu boleh dijumpai. Okey, kalau tadi sudut tegak tu dia 90 darjah. Okey, dia tegak. Jadi bila tirus ni dia kurang lagi daripada 90. Okey, jangan tengok 100, kita tengok yang 80 ni. Okey, dia kurang lagi daripada 90. Itulah yang dinamakan sudut tirus. Okey, jadi kalau kat sini dia kata segitiga ini ada sudut tirus. Okey, sudutnya lebih kecil daripada sudut tegak. Okey, jadi kalau kamu tengok contoh dekat sini, ada dua bentuk. Satu bentuk segi empat tepat dan di dalamnya ada satu bentuk segitiga. Jadi kalau kamu tengok segi empat tepat itu ada sudut tegak, tapi kalau kamu tengok sudut di dalam segitiga tu, dia lebih kecil daripada sudut tegak, jadi itulah yang dinamakan sudut tirus. Okey, jadi nak senang ingat, sudut tirus ni adalah sudut yang kecil dan selalunya dijumpai pada segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Baik, seterusnya, kalau sudut tirus lebih kecil daripada sudut tegak, sudut cakah mestilah berlawanan. Maknanya sudut cakar ini adalah lebih besar lagi daripada sudut tegak. Okey, kalau sudut tegak tadi, kalau kita tengok protektor tadi 90 darjah, dia lebih lagi. Okey, jadi kalau kamu tengok pada gambar dalam awan ni, okey, sama juga sudut tegak tu ada petak yang kecil tu, tapi untuk segitiga yang ditunjukkan dekat sini, sudut di dalamnya lebih besar lagi daripada sudut tegak. Okey, jadi itulah yang dinamakan sudut cakar. Dan selalunya sudut cakar ini dijumpai pada segitiga tak sama kaki. Tak sama kaki maksudnya ah, dua garisan di tepi ni dia tak sama panjang. Okey, itu maksudnya segitiga tak sama kaki. Okey, jadi itu adalah 3 contoh sudut-sudut yang ada. Seterusnya kita nak tengok tajuk garis pula. Okey, tajuk garisan pula. Okey, garis ni biasalah, garisan yang kamu buat, yang kamu dah belajar daripada tahun 1, masa kamu buat dalam pendidikan seni, itulah garisan. Okey, daripada satu titik ke titik yang lain. Okey, jadi
Untuk tajuk dia dalam matematik tahun 4, garis ni ada 2. Yang pertama garis selari dan yang kedua adalah garis serenjang. Okey, jadi kita nak tengok apa beza antara dua ni, macam mana nak lukis garis selari, macam mana nak kenal garis serenjang. Okey, kita mulakan dengan garis selari. Okey, garis selari maksudnya adalah dua garis bertentang, sama jarak dan tidak bertemu. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, dua garis yang bertentang. Dia tidak bercantum ya, dia tidak bertemu dan mesti sama jarak. Maksudnya daripada sini kamu tengok Okey, daripada sini jarak ini. Okey, kalau kat tengah pun itulah jaraknya dan kalau di hujung pun itulah jaraknya. Dia tak boleh satu lurus ke kanan, satu lagi lurus juga tapi tiba-tiba ke bawah. Katalah ke bawah, tak boleh. Okey, dia mesti selari. Okey, sama juga dengan contoh dua. Garis yang pertama ni dia ke bawah. Okey, jadi untuk garisan yang nak selari dengan dia, mestilah arah ke bawah juga. Tapi syarat lagi satu, jarak antara dua garisan ini mestilah sentiasa sama. Okey, mestilah sentiasa sama. Kalau daripada mula ni contohlah, kalau daripada mula ni jaraknya 1 meter. Kan kita tengah-tengah COVID ni kan. Okey, 1 meter. Di bahagian tengah ni pun mesti 1 meter juga dan di bahagian hujung ni pun jarak antara dua garis ni mesti 1 meter juga. Dia tak boleh mula-mula 1 meter, tengah-tengah dia kembang pergi 2 meter, kemudian dekat hujung ni kuncup balik pergi 1 meter, tak boleh. Okey, dia mesti sentiasa sama jarak. Okey, dan contoh ketiga ni kamu tengok garisan yang berwarna kuning ini adalah selari. Okey, dan garisan yang berwarna ungu ni pun selari. Kuning dan ungu tak selari sebab kalau kamu tengok yang ungu dia ke bawah, yang kuning dia ke kanan. Jadi dia tak selari. Walaupun dia lurus, tapi dia tidak disebut sebagai garis selari. Okey, jadi ingat garis selari mestilah dua garisan yang bertentangan, mesti sama jarak dan tidak bertemu. Okey, dan yang terakhir adalah garis serenjang. Okey, garis serenjang ni paling senang nak ingat, dia mesti ada tapak dan dia mesti ada sudut tegak. Okey, jadi kalau kamu tengok contoh di bawah ni, tapak dia di sini, okey, dan mana-mana garisan yang bertemu dengan tapak ini adalah garis serenjangnya. Dan kita boleh jumpa sudut tegak yang baru kita belajar tadi. Okey, kalau garis kat hujung ni pun kita boleh dapat sudut tegak, katalah dekat sini. Okey, katalah dekat tengah-tengah ni, cikgu lukis satu lagi garisan lurus dekat atas, itu pun kita boleh panggil sebagai garis serenjang. Dia tak semestinya hujung dengan hujung. Dia kata kalau ada tapak, okey, kemudian dekat tengah-tengah ni cikgu sajalah buat satu garisan lurus dekat atas, dua garisan itu pun boleh dipanggil sebagai garis serenjang. Okey, jadi sebagai rumusan kita nak ulang balik apa yang kita belajar hari ini. Jadi kita belajar dua benda. Yang pertama sudut, okey, dan sudut kita ada 3 jenis. Yang pertama sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah. Okey, apa itu sudut tegak? Terbentuk pada bucu segi empat sama atau segi empat tepat. Sudut tirus dia adalah sudut yang lebih kecil daripada sudut tegak. Selalunya kita jumpa pada segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Okey, dan yang ketiga, sudut cakah. Sudut cakah ni sudut yang lebih besar daripada sudut tegak dan selalunya kita jumpa pada segitiga yang tak sama kaki. Okey, dan baru je belajar tadi tentang garis. Garis kita ada 2 jenis. Yang pertama garis selari, yang kedua garis serenjang. Baik, garis selari kita tengok balik contoh A dengan B. Jarak garis adalah sama dan dua garis ini tidak bertemu. Ini kita panggil sebagai garis selari. Okey, kalau garis serenjang, garis lurus bersilang dan bertemu pada sudut tegak.
Okey, jadi kalau kamu tengok contoh dekat sini, garis A dan garis B boleh dipanggil sebagai garis serenjang sebab kita boleh mewujudkan sudut tegak di antara kedua-dua garis itu. Okey, ada satu garis untuk tapak dan ada satu garis menegak yang bertemu dengan tapak tu. Okey, tak kisahlah kalau ini A ni yang kat hujung. Macam cikgu cakap tadi, kalau cikgu buat garis dekat tengah ni pun, okey, kalau cikgu ikut kotak ni kat tengah ni pun boleh dikira sebagai garis serenjang. Okey, jadi cikgu harap, untuk hari ini semua boleh faham 2 benda tentang sudut dan tentang garis. Jadi kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Jumpa lagi.